Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat, khasnya warga di Nastia Jati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Mudah-mudahan pada hari ini, hari Jumaat 7 hari bulan Mei 2021 Masihi, bersamaan dengan 25 hari bulan Ramadan 1442 Hijrah, kita semua di dalam perlindungan, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, dan alhamdulillah kita berada di penghulu bagi segala bulan, bulan Ramadan al-Mubarak, yang memberikan keberkatan, yang mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan keampunan Allah. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada bersabda, pengakhirannya adalah merupakan itqun minan nar, pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tertib. Satunya di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila mendatangnya rahmat Allah, hamba-hamba akan mendapat keampunan. Dan bila mana hamba mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, bebaslah mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, itqun minan nar. Itulah sasaran kita, ialah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kejayaan sebenar hamba bila mana mereka terselamat daripada neraka Allah, terhindar daripada murka Allah, dan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terhindar daripada neraka Allah, faman zuhziya 'anil nar, mereka yang terhindar daripada neraka Allah, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan syurga, faqad faz, itulah merupakan satu kejayaan yang agung, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini, hari Jumaat, kita berada dalam bulan Ramadan. Subhanallah, tabaraka, kita gunakan kesempatan, tuan-tuan puan rahimakumullah, di dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab selawat kepada Nabi SAW sendiri pun, kebanyakan ulama-ulama memperuntukkan hari Jumaat untuk mereka panjatkan selawat kepada Nabi SAW. Di dalam kuliah sebelum ada saya nyatakan beberapa hadis Nabi SAW tentang selawat kepada baginda. Lain-lain hari mereka bertukar lumur dengan zikir kepada Allah, istighfar pada Allah Ta'ala, baca Quran. Tapi sebahagian besar daripada salafus salih memperuntukkan waktu mereka untuk selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya selawat kepada Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, selawatlah kepada Nabi SAW dan sampailah salam sejahtera kepada baginda. Jadi mudah-mudahan kita dapat banyakkan, lapangkan masa kita, khususnya pada hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, dan kita berada di bulan Ramadan, penghulu bagi segala bulan. Kita dapat bayangkan betapa subhanallah, masa-masa yang cukup penting, masa yang cukup afdal penerimaan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita berada di penghujung Ramadan, tuan-tuan rahimakumullah, marilah sama-sama kita sedikit sebanyak bermuhasabah diri kita. Dah 25 hari dah hari ni, kita jalani ibadat puasa, macam mana takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, macam mana peningkatan ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dah yang telah kita khatam Al-Quran. Mungkin di kadang kita alhamdulillah dah khatam 2 kali, 3 kali, alhamdulillah. Ada yang masih belum lagi khatam. Ustaz, saya baca 1 juzuk 1 hari Ustaz.
Dan hari ni hari yang ke-25. Jadi alhamdulillah Ustaz, hari ni hari saya di juz yang ke-25. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akhirnya Ramadan kita dapat mengkhatami Al-Quranul Karim. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, kita sedia maklum, satu hari di dalam bulan Ramadan mengkhatami 2 kali tamat Al-Quran. Nampak? Ini bermakna setiap hari Imam Syafi'i membaca 60 juzuk Al-Quran. Bukan satu juzuk dan puan-puan, 60 juzuk. Subhanallah, bagaimana Imam Syafi'i menghabiskan masanya dengan kesibukannya melayani tetamu, bertanya tentang hukum hakam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu yang sama, selain dia solat qiyamul lail, membaca Al-Quran dan sebagainya, menulis kitab pun begitu. Alhamdulillah ada kesempatan untuk Imam Syafi'i mengkhatami 60 juzuk satu hari di dalam bulan Ramadan. Banyak lagi ulama-ulama yang mu'tabar, yang begitu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata ulama, untuk kita dengan akhirat, kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Nilaian sebuah akhirat, bagaimana subhanallah puasa dia, bagaimana istighfar dia, bagaimana sembahyang dia, bagaimana Quran dia, Masya Allah. Tapi untuk dunia, kita tengok orang bawah daripada kita. Kita ada kereta, kita ada motosikal. Jadi kita pandang orang ada kereta, kita pandang Allah ada di kalangan kita, Masya Allah, tak pernah naik kereta pun. Ada dengan kita di luar sana yang tak pernah naik motosikal pun, tak naik basikal pun dan sebagainya. Jadi untuk dunia, kita tengok orang bawah daripada kita, dan untuk akhirat kita tengok orang lebih tinggi daripada kita, bagaimana amalan mereka, takwa mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mempertingkatkan keimanan kita, amal soleh kita berebut di dalam maknanya menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Ramadan, kata ulama, merupakan satu madrasah untuk melatih kita sebenarnya untuk kita menjalani ibadat puasa di luar bulan Ramadan. Antara objektif difardukan puasa Ramadan selama sebulan. Pertama, objektifnya kata ulama ialah supaya kita selepas dari Ramadan istiqamah tentang puasa Isnin dan hari Khamis, puasa sunat. Puasalah kamu akan sihat. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sihat. Nampak? Jadi bagi mereka yang selalu demam di luar sana tu, alhamdulillah saya nampak warga di Nasajati semua alhamdulillah sihat-sihat belaka. Makan pun lalu alhamdulillah, dengan berkat doa kita warga di Nasajati, alhamdulillah. Tapi di luar sana, mana-mana orang yang demam, yang sakit, mana utamakan puasa. Kenapa? Menjanjikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sumu tasihu, puasalah kamu akan sihat. Keselamatan jasmani kita, keselamatan rohani kita. Nampak? Satu lagi ialah kata ulama, awal-awal lepas pada Ramadan Al-Mubarak, kita sambut Syawal, hari lebaran, jangan kita lupa untuk kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di sana ada satu hadis sahih daripada Imam Muslim rahimahullah. Hadis riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan summa atba'hu sitta min Syawal kana qasiyamid dahri kullihi aw kama qala. Maksudnya daripada Abu Ayyub, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, sebulan bulan Ramadan, summa kemudian atba'ahu sitta min Syawal, mengikuti selepasnya 6 hari di bulan Syawal. Maknanya puasa 6 hari di bulan Syawal, apa dia dapat? Sabda baginda, kana kasiyamid dahri, adalah seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Kata ulama, puasa di dalam bulan Ramadan 30 hari, 30 menjanjikan, maaf saya 30 hari menjanjikan 300, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan satu amalan anak Adam digantikan sebanyak 10 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu amalan kebajikan, dan untuknya asyru amsal, 10 kali ganda. Ini bermakna 30 hari kita berpuasa kali 10, 300 hari seolah-olah kita berpuasa mendapat ganjaran. Dan 6 hari di bulan Syawal kita puasa kali 10, 60. Ini bermakna 360 hari kita mendapat pahala di sisi Allah SWT. Bertepatan hadis Nabi menyebut kana kasiyamid dahri kullih, maknanya seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Alhamdulillah. Ustaz, saya dah nazar Ustaz,
Ustaz, saya hari tu saya keuzuran dan sebagainya. Macam mana Ustaz, boleh atau tidak saya puasa puasa nazar ataupun puasa qada saya sekali dengan puasa 6? Alhamdulillah boleh. Kenapa? Nabi menyebut barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti di dalam bulan Syawal itu hanya 6 hari. Ini bermakna jikalah 6 hari itu jika kita sempurna puasa, orang lelaki-lelaki khazan tidak ada uzur, puasa sunat 6 hari. Tapi bagi wanita yang mungkin dia ada uzur 2-3 hari ataupun dia datang bersalin dan sebagainya, ataupun dia dalam musafir, dia telah mengqada, dia telah berbuka puasa dan memadai dengan tapi harus kita ingat, untuk mereka yang qada, dia kena sempurnakan qada dulu. Kenapa Nabi SAW menyebut barang siapa yang berpuasa sebulan bulan Ramadan. Jadi orang yang qada, orang yang contoh di dalam mungkin semasa dalam bulan Ramadan dia 2 hari berbuka. Dia keuzuran sakit yang begitu tenat, maknanya dia berbuka 2 hari. Jadi dia kena sempurnakan puasa bulan Ramadan, qada dia. Barulah dia mendapat ganjaran pahala puasa 6 hari berikutnya. Kenapa Nabi menyebut barang siapa yang puasa bulan Ramadan? Jikalau dia tak cukup 2 hari, dia kena sempurnakan 2 hari dia tu. Lain dengan wanita-wanita khasnya kena sempurnakan cukup bulan Ramadan 30 hari katakan, kemudian tambah lagi. Lainlah kalau orang tu dia ada nazar, contoh dia ada nazar, sebelum ni dia bernazar, jikalau aku dapat dapat anak laki-laki, jikalau aku dapat anak perempuan, aku akan berpuasa selama 3 hari. Mungkin jika aku lulus ujian temuduga JPJ ke ataupun lulus temuduga satu jawatan yang tertentu, aku akan puasa selama 3 hari contoh. Jadi nazar dia tu dia bawa di dalam bulan Syawal. Alhamdulillah. Ini bermakna di dalam bulan Ramadan dia puasa 30 hari, alhamdulillah. Kemudian dia puasa nazar di dalam bulan Syawal. Ini bermakna dia mendapat pahala nazarnya dan juga mendapat pahala puasa di dalam bulan Syawal. Inilah agama yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita pahala yang melipat ganda. Justru datangnya bulan Ramadan untuk kita ni lebih di dalam memperhatikan amal ibadat kita. Satu, yang keduanya pengukuran, kata ulama, bagaimana penerimaan Ramadan kita. Jikalah sebelum Ramadan, lepas Ramadan, alhamdulillah, lepas Ramadan itu ada pertambahan iman kita, takwa kita, amal ibadat kita, maka kata ulama Ramadan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum Ramadan, selepas Ramadan, bagaimana kehidupan selepas Ramadan kita, jikalah lebih baik daripada sebelum, ini bermakna Ramadan kita diterima oleh Allah, makbuliyat di sisi Allah Ta'ala. Tapi jika saya minta maaf, sebelum Ramadan kehidupan kita dan lepas Ramadan lebih teruk lagi, waliyazubillah, ini bermakna kata ulama Ramadan kita maknanya mungkin tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sepatutnya selepas Ramadan, madrasah Ramadan mentarbiah kita tentang keimanan kita, takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, amal soleh kita sepatutnya lebih menaik, lebih meninggi kedudukan kita, iman kita, takwa kita. Nampak? Jika sebenarnya menurun, ini bermakna Ramadan, mana kita gagal di dalam Ramadan kita. Tapi insya-Allah saya yakin dapat percaya, semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Taala dan masa lagi ada berbaki tempoh 4-5 hari untuk kita tingkatkan iman kita, takwa kita, panjatkan banyak doa kita. Bulan Ramadan tuan-tuan puan-puan, banyakkan doa kita. Apa yang kita nak, doalah ketika berbuka, khususnya pada hari-hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, dan bulan Ramadan penghulu bagi segala bulan. Banyakkan doa apa yang tersurat. Kalau 1 jam kita doa, panjatkan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, biar nampak yang kita berhajat kepada Allah Ta'ala di dalam Ramadan lah. Dan hari ini merupakan hari yang terbaik untuk kita panjatkan doa pada Allah Ta'ala, khususnya selepas asar, kata ulama, hari Jumaat bulan Ramadan. Demikian juga ketika kita berbuka puasa, doa yang amat-amat makbul di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan jika tuan-tuan perempuan doa, ingatilah saya juga di dalam doa tuan-tuan perempuan, khususnya pada keluarga kita, ibu ayah kita yang mengandung kita, jadi rezeki pada kita. Mereka juga majikan kita, sebut nama majikan kita, sebut nama orang tertentu, khususnya pasangan kita, supaya kita dapat hidup di dalam keadaan yang harmoni, hidup di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat dan mendapat keberkatan. Jadi kita hamba Allah SWT yang sempurna, yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.